Kunjungan rasmi pengerusi eksekutif GISB Holdings ke beberapa cawangan GISB Holdings membawa visi dan misi indahnya Islam. Pasaraya Ikhwan Cawangan Kulim Kedah kini telah beroperasi. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Umar Abdul Aziz dan saya Khairi Syafi'i di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Ekonomi Islam adalah kekuatan tambahan selepas iman, ukhuwah dan keselarasan. Ia bermula dengan asas yang bertunjangkan iman dan takwa. Melalui wadah perniagaan mengikut cara hidup Islam, masyarakat dapat didekati iaitu dalam mengenalkan Allah dan Rasul. Dalam melaksanakan khidmat sebaiknya sesama manusia, GISB Holdings kini tampil ke tengah masyarakat bagi memenuhi keperluan manusia pelbagai agama dan bangsa. Melalui pembukaan sebuah lagi cawangan Pasaraya Ikhwan di wilayah utara setelah didahului cawangan pertamanya Pasaraya Ikhwan Sungai Buloh. Pasaraya Ikhwan yang ditempatkan di pusat perniagaan Kedah Mall itu merupakan hak milik Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDAM. Ia telah dibangunkan dan siap dibina sejak awal tahun 2018, namun sehingga setahun yang berikutnya masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk memulakan operasi pembukaannya. Sehubungan itu, pihak KEDA telah menawarkan kepada syarikat GISB Holdings untuk menyewa kompleks membeli belah berkenaan. Sewaan bangunan turut merangkumi keseluruhan lot kedai di bangunan Kedah Mall yang mana sebahagian daripadanya disewakan. Manakala sebahagian yang lain sedang melalui proses untuk dijadikan lot perniagaan seumpama bakery, butik dan galeri ikhwan. Pasaraya Ikhwan Cawangan Kulim itu telah melalui proses renovasi yang mengambil masa kira-kira hampir setahun. Selain itu, bagi melengkapkan keperluan pasaraya untuk kegunaan menyimpan material berbentuk sejuk beku, sebuah bilik sejuk juga telah disediakan. Kini masyarakat setempat berpeluang mendapatkan barangan keperluan harian mereka, terutamanya berasaskan produk yang suci dan berkat hasil dari tangan orang-orang Islam sendiri. Beralih kepada lokasi pasaraya yang begitu strategik dengan kedudukannya yang tidak jauh dari Pekan Kulim dan pusat membeli belah yang lain. Selain itu, ditambah pula dengan 2 ruangan tempat letak kereta yang luas bakal memudahkan dan memberi keselesaan kepada pengunjung Pasaraya Ikhwan ini. Maklum balas yang diterima daripada para pelanggan secara majoritinya adalah positif. Malah rata-rata mereka berharap agar GISB Holdings akan menambah lagi cawangan pasaraya di tempat-tempat yang lain bagi terus memenuhi keperluan masyarakat. Adalah menjadi harapan melalui pimpinan GISB Holdings agar terus menjadi wadah untuk menunaikan fardu kifayah memenuhi keperluan masyarakat terus dijayakan agar Islam kembali dilihat indah dan berwibawa. Ikhwan Resort Pulau Tioman yang kini sedang giat dibangunkan juga berusaha menjalinkan hubungan silaturahim bersama pelbagai peringkat masyarakat di sini sebagaimana saranan yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings. Beberapa wakil GISB Holdings yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Kudamah telah mengadakan pertemuan bersama Ustaz Zamri yang merupakan pengerusi surau Kampung Air Batang, juga merupakan imam di surau tersebut untuk membincangkan cadangan GISB Holdings bagi menganjurkan program kerjasama untuk sambutan awal Muharram bersama AJK surau tersebut pada 16 Ogos 2020. Turut dicadangkan adalah program gotong royong di kawasan sekitar surau. Selain itu, wakil GISB Holdings Tioman turut mengadakan pertemuan dengan Ketua Kampung Air Batang, Encik Zulkarnaini Abdul Hamid atau dikenali sebagai Tok Empat. Turut bersama dalam pertemuan itu ialah Encik Azmi yang merupakan kenalan rapat GISB Holdings di Pulau Tioman dan Pak Busu, adik kepada Tok Empat. Di awal pertemuan itu, Tok Empat dimaklumkan tentang hasrat GISB Holdings untuk mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah di kampungnya. Selain itu, turut diberi penerangan mengenai cadangan GISB Holdings untuk membuka chalet yang bertaraf 7 bintang di sini. Setelah ditunjukkan gambar pelan chalet tersebut, Tok Empat memaklumkan bahawa kerajaan negeri kini sedang merancang untuk membina lapangan terbang di Tioman dan ini sangat sesuai bagi menyambut kedatangan pelancong apabila lapangan terbang itu dibuka kelak. Pada sebelah petangnya pula, wakil GISB Holdings seramai 4 orang yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Kudamah telah mengadakan lawatan pengenalan ke Pejabat Lembaga Pembangunan Tioman TDA di Kampung Tekek. Kedatangan mereka disambut oleh pegawai penguatkuasa TDA, Encik Mahdi dan Encik Saiful.
Menurut Encik Mahdi, beliau mengikuti perkembangan GISB Holdings melalui blog Anjang Muar termasuk mengenai hasrat GISB Holdings untuk membuka chalet bertaraf 7 bintang patuh syariah di sini. Keesokan paginya pada 18 Ogos 2020, Ikhwan Resort Tioman telah menerima kunjungan balas dari Encik Mahdi dan Encik Saiful bertujuan untuk melihat usaha yang telah dijalankan oleh GISB Holdings di situ. Atas rahmat dan kasih sayang Allah, pada 19 Ogos 2020 telah berlangsungnya Majlis Sambutan Awal Muharram 1442 Hijrah bertempat di Surau Air Batang. Program bermula dengan aktiviti gotong royong pada 11 pagi, manakala Majlis Sambutan Ma'al Hijrah bermula sebelum solat maghrib. Seramai 40 orang tetamu hadir sepanjang majlis tersebut. Program bermula dengan bacaan doa akhir tahun sebelum solat maghrib, disusuli bacaan doa awal tahun selepas solat berjemaah. Program diteruskan dengan bacaan tahlil dan sesi perbincangan sebelum diakhiri dengan jamuan makan malam selepas solat isyak berjemaah. Para tetamu yang hadir memberikan respon positif dan sangat menyokong usaha yang dibuat oleh pihak GISB Holdings dalam menyebarkan syiar Islam di kampung mereka. Antara harapan mereka agar pihak GISB Holdings boleh mengadakan program kelas agama khususnya dalam mendekati golongan muda di sini. Semoga Islam terus dilihat indah, berwibawa dan membahagiakan serta mampu menaungi segenap lapisan masyarakat khususnya di Pulau Tioman. Ikhwan Resort Air Bintan terletak di daerah Kota Tinggi Johor mula beroperasi sebagai pusat perangainan milik GISB Holdings sejak 2017. Tanah seluas 9.7 hektar ini dikendalikan oleh seramai 87 orang kaki tangan dengan sistem pendidikan, pentadbiran dan pembangunan berasaskan modal insaniah yang menjadi tarikan banyak pihak untuk mengikuti apa yang sedang dilaksanakan di sini. Bulan Julai ini, Ikhwan Resort Air Bintan mencatatkan kehadiran tetamu khas yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad juga seramai 14 orang termasuk yang berhormat Datuk Nur Hizam, Esko Kerajaan Negeri Melaka. Diawali dengan kedatangan pegawai khas kepada Yang Berhormat Datuk Nur Hizam Hassan Bakti iaitu Encik Muhaimin dan Dr. Amir Ali selaku Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Halal Hub bersama keluarga masing-masing ke Ikhwan Resort Air Bintan pada 27 Julai 2020. Ini bagi melihat dan menilai prasarana di sini untuk menerima kehadiran Yang Berhormat Datuk Nur Hizam yang merupakan Exco Kerajaan Negeri Melaka bagi portfolio pertanian, pembangunan usahawan, koperasi dan industri asas tani yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Batu. Sebagaimana yang dirancang pada 28 Julai 2020, rombongan tiba di sini dengan menggunakan perkhidmatan bot GISB Holdings dan disambut oleh wakil-wakil GISB Holdings Air Bintan. Tujuan kedatangan Yang Berhormat Datuk Nur Hizam adalah untuk melihat sendiri sistem pengurusan dan pentadbiran yang dilaksanakan oleh GISB Holdings. Rombongan dibawa melawat oleh Wakil Remaja Pembela Ummah ke seluruh projek dan aktiviti yang dibangunkan. Antara yang menjadi tarikan adalah stable kuda Ikhwan yang menurut beliau merupakan sukan sunnah yang sangat bernilai tinggi pada waktu ini. Mereka kagum melihat GISB Holdings mampu mengendalikan lebih 100 ekor kuda di seluruh dunia. Atas saranan Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, tetamu dijemput menyertai perjalanan harian yang dilaksanakan di Ikhwan Resort Air Bintan ini. Antaranya solat berjemaah dan kelas bimbingan fardu ain serta soal jawab juga dimeriahkan dengan selingan nasyid oleh Remaja Pembela Ummah. Yang Berhormat Datuk Nur Hizam amat tertarik dengan poligami yang dilaksanakan oleh GISB Holdings kerana beliau turut mengamalkan hidup berpoligami. Beliau mengakui amat sukar baginya untuk memimpin keluarga dibandingkan dengan tugasnya sebagai Esko Negeri. Model hidup berpoligami di dalam GISB Holdings menarik minat beliau untuk belajar lebih mendalam lagi. Program diakhiri dengan jamuan makan dan penyampaian cenderahati berupa produk Ikhwan kepada semua tetamu yang hadir. Sebidang tanah yang diberikan oleh Yang Berbahagia Tuan Saudi Muhammad Idris berkeluasan 3 ekar telah diberi nama oleh Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad sebagai Wadi Ansar yang didoakan mudah-mudahan orang yang membangunkan tanah ini berjiwa seperti para Ansar di zaman Rasulullah dahulu yang sanggup berkorban apa sahaja untuk Islam. Di Wadi Ansar ini menjadi hasrat para kepimpinan untuk dibangunkan projek pertanian dan penternakan. Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad menyarankan agar Wadi Ansar ini dapat diusahamajukan berdasarkan kepadanan struktur tanah di sini yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk dilaksanakan aktiviti pertanian dan penternakan.
Selain ianya dijadikan pusat latihan remaja, Wadi Ansor turut berperanan sebagai pusat peranginan juga bakal dibina sebuah jeti di samping menyediakan bot rekreasi bagi menampung keperluan masyarakat apabila berkunjung ke tempat ini. Kira-kira seramai 20 orang anggota remaja pemilik rumah cawangan Pahang ditempatkan di sini. Ia bertujuan melatih para remaja di sini untuk terus menguasai pelbagai kemahiran seterusnya, menjadikan pusat latihan remaja ini sebagai usaha untuk mendapatkan Allah dan Rasul melalui didikan yang diterapkan. Unit pertanian di sini sedang melaksanakan penyemaian benih timun sebanyak 1,000 beg poli beserta tanaman kontan lainnya. Alhamdulillah, selain itu proses menaik taraf sebuah rumah yang menempatkan para petugas remaja juga dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengecat pagar dan dinding luar rumah. Di samping rak pakaian turut disediakan oleh RPU sendiri yang diharapkan mendapat bantuan, perhatian dan kasih sayang Allah. Kerjasama antara Pertubuhan Kasih Nilofa bersama GISB Holdings menjadi hasrat Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fortin bagi mengadakan satu program korban. Program diawali dengan taklimat oleh penyelaras program pada 2 Ogos 2020 bertempat di Kampung Tuk Pinang, Serendah, Rawang. Keterlibatan seramai 15 orang wakil remaja pembela ummah dari Unit Perkhidmatan Urusan Ibadah Korban GISB Holdings atau PUIQ GISB Holdings mendapat kerjasama dari Wakil Persatuan Jurusembelih Halal Malaysia JSM iaitu Tuan Haji Muhammad Syukri Saad. Ia adalah program julung kali diadakan antara pihak GISB Holdings dan Pertubuhan Kasih Nilofa dengan mengorbankan sebanyak 40 ekor lembu. Selain menyembelih, pihak PUIQ GISB Holdings turut melapah membuat pengasingan daging dan pembungkusan sejuk beku bagi tujuan memudahkan penghantaran. Penghantaran melibatkan 4,000 kotak daging korban ke beberapa buah negeri antaranya Johor, Perlis, Perak, Kedah dan Selangor. Tuan Haji Muhammad Syukri menyatakan kesudiannya untuk memberi tunjuk ajar berkaitan penyembelihan secara percuma kepada pihak PUIQ GISB Holdings. Ujarnya, walaupun hadir dalam waktu yang singkat, tetapi sangat melihat kerjasama yang erat selain akhlak mulia yang dipamerkan sepanjang program tersebut. Islam menggalakkan bersukan bagi mengekalkan tahap kecergasan diri yang seterusnya membantu untuk menunaikan ibadah dengan sempurna dan khusyuk. Sukan seperti memanah, berkuda dan berenang antara yang ditekankan melalui hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, ajarlah anak kamu berenang dan memanah. Bagi mengembangkan aktiviti sukan sunnah memanah ini, yang berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah telah menganjurkan pertandingan Ikhwan Combat Archery yang berlangsung di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes pada 11 Ogos 2020. Ia juga untuk mengeratkan lagi ukhuwah, keselarasan dan kasih sayang sesama bila mana pertandingan ini melibatkan gabungan Remaja Pembela Ummah 3 buah cawangan GISB Holdings. Penyertaan pertandingan disyaratkan satu kumpulan seramai 4 ahli berpakaian sopan dan bersyariat dan memakai topeng combat yang disediakan. Pertandingan ini berlanjutan hingga ke malam, juga diadakan jamuan makan bagi meraihkan hari kelahiran Ketua Remaja Pembela Ummah yang berbahagia Tuan Adib Atamimi pada malam tersebut. Manakala di Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Labuan Lanjut, selain aktiviti beriadah seperti memanah, lumba lari dan tarik tali, turut diadakan pertandingan combat archery sewaktu sambutan Aidiladha. Sebelum itu, Remaja Pembela Ummah yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi sendiri telah diberi kepercayaan dan dijemput untuk sama-sama mengagihkan sumbangan korban kepada golongan asnaf bersama Ahli Parlimen Sepang Yang Berhormat Tuan Muhammad Hanifah Maidin. Ia termasuk sumbangan daripada GISB Holding sendiri untuk diagihkan kepada individu dan keluarga yang memerlukan di kawasan sekitar. Alhamdulillah, Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi juga menyampaikan cenderahati berupa hamper barangan ikhwan kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Hanifah sebagai tanda penghargaan dan ingatan dari Remaja Pembela Ummah. Semuanya adalah latihan untuk membina kekuatan, kecekapan fizikal dan roh agar dapat berjiwa dalam semua tindakan dan dapat dimanfaatkan untuk agama, bangsa dan negara. Bandar Ikhwan Gong Kulim menerima sumbangan berbentuk barangan peralatan untuk mewujudkan sebuah pakej taman permainan dengan konsep pasang siap di sini. Terdahulu, Wakil Pegawai Daerah Pasir Putih telah membuat lawatan ke BIGK dan menawarkan kepada pihak pengurusan untuk menghantar surat rayuan bertulis kepada Majlis Perbandaran Pasir Putih berhubung usul permohonan sumbangan berkenaan.
Proses permohonan tersebut telah dibuat seawal bulan Oktober 2019, namun tiada sebarang maklum balas yang diterima daripada pihak penguasa terbabit. Walau bagaimanapun, pada 26 Julai 2020, setelah hampir 9 bulan selepas penghantaran surat rayuan dilakukan melalui kedatangan wakil dari Majlis Perbandaran ke BIG King dengan membawa kesemua persediaan yang diperlukan untuk proses pemasangan taman permainan. Setelah mendapat persetujuan daripada Yang Berbahagia Tuan Hazani Muhammad yang merupakan pengarah GISB Holding Cawangan Kelantan, taman permainan berkonsepkan pasang siap itu dilakukan dengan lancar di atas kawasan padang rumput hijau berhadapan bangunan tadika dan taska BIG Camp. Ini bertujuan supaya memudahkan ibu bapa dan para penjaga untuk mengawal keberadaan kanak-kanak semasa bermain di taman. Atas percaturan Allah yang maha baik, diharapkan ia dapat menambah keceriaan suasana dan hiburan bagi anak-anak di sini serta membawa manfaat kepada semua staf di sini agar bertambah syukur dan terus menjadikan usaha takwa sebagai pakaian diri. Menjadi matlamat Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk melihat Islam terus dipandang tinggi melalui apa yang telah diusahakan oleh GISB Holdings. Untuk itu, ekspedisi demi ekspedisi terus diadakan ke seluruh premis GISB Holdings di samping melihat pembangunan lahir. Pembangunan insaniah teruslah menjadi keutamaan yang merupakan kunci kepada mendapatkan bantuan dari Tuhan. Ikuti laporan khas ekspedisi rombongan pengurusi eksekutif Tuan Nasruddin Muhammad Ali yang telah disediakan. Atas hasrat, kesungguhan dan kegigihan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, satu ekspedisi telah disusun bertujuan untuk melawati dan melihat sendiri projek-projek yang dibangunkan di cawangan-cawangan syarikat GISB Holdings di seluruh Malaysia. Pada 5 Ogos, bermula dari Villa GISB Holdings Air Keruh menuju ke Pulau Tioman melalui Jeti Mersing, Johor. Sedia diketahui bahawa Pulau Tioman adalah merupakan antara 10 pulau yang tercantik di dunia. Di sana, GISB Holdings telah membeli sebidang tanah dan sudah memulakan operasi awal pembangunan. Namun sepanjang keberadaan Yang Berbahagia pengerusi eksekutif di sana, beberapa aktiviti telah diadakan. Antaranya aktiviti rehlah ke Pulau Tulai, menaiki speedboat dari jeti Kampung Air Batang Tioman. Kampung Air Batang ini pernah diduduki oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin satu ketika dahulu. Seterusnya pada 7 Ogos, rombongan bergerak meninggalkan pulau dan menuju ke destinasi seterusnya, iaitu Saza Beach Villa Resort, Kuala Linggi, Melaka. Dari Mersing, perjalanan diteruskan dengan menaiki 2 buah kenderaan, iaitu Land Cruiser dan Hilux, menuju ke Saza Beach Villa Resort. Sepanjang keberadaan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin dan rombongan di sana, beberapa sesi lawatan telah dibuat ke beberapa tempat dalam rangka mencari tempat yang sesuai untuk disewa. Di sana juga Yang Berbahagia Tuan Nasruddin telah menubuhkan satu cabang aktiviti baru dalam GISB Holdings dan Remaja Pembela Ummah, iaitu Remaja Pembela Ummah Maritim. Bidang maritim ini telah ditubuhkan untuk memberi pendedahan dan melatih para remaja GISB Holdings untuk menguasai ilmu berkaitan laut. Setelah beberapa hari di Saza Beach Resort, pada 11 Ogos, rombongan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin meneruskan perjalanan ke destinasi selanjutnya, iaitu Villa GISB Holdings Berserah Kuantan. Perjalanan kali ini diiringi bersama sebuah kenderaan baru berupa sebuah coaster yang baru dibeli bagi keperluan Remaja Pembela Ummah dan juga sebuah bot milik GISB Holdings. Mengikut Yang Berbahagia Tuan Nasruddin, tujuan membawa kenderaan ini adalah untuk memaparkan keindahan dan kewibawaan Islam. Yang Berbahagia Tuan Nasruddin turut menyebut, dulu Sultan Muhammad Al-Fatih membawa 72 buah kapalnya merentasi bukit melalui jalan darat, hinggalah Allah memberi kemenangan kepada mereka. Rombongan telah menetap selama 3 hari di sana. Sepanjang beberapa hari itu, Remaja Pembela Ummah telah mengadakan beberapa aktiviti laut di sebelah siang. Sebelah malamnya telah berlangsung sambutan milad Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten dan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi beserta seluruh staf GISB Holding di sana. Pada 14 Ogos, rombongan meneruskan perjalanan ke Kelantan yang mengambil masa 8 jam. Pada keesokan harinya, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin bersama rombongan menziarahi Yang Berbahagia Bonda Umi dan sempat bersarapan bersama. Pada hari yang sama, rombongan dan beberapa ahli GISB Holding Zon Kelantan
mengadakan lawatan ke Pasar Siti Khadijah di Kota Baharu. Pada 16 hari bulan, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin dan rombongan telah meluangkan masa menziarahi Yang Berbahagia Tok Ku, ibu kepada Yang Berbahagia Bonda Umi Nur yang merupakan ibu mertua pengasas syarikat GISB Holdings yang juga ibu mertua kepada Yang Berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif. Alhamdulillah, sebaik selesai sarapan, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin telah mengajak para remaja pembela ummah menjalankan aktiviti di air Sungai Panji yang berada beberapa langkah sahaja di belakang rumah Tok Ku. Sehari sebelumnya, atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin sendiri, telah dibina sebuah jeti oleh para remaja pembela ummah bagi menempatkan bot dan kemudahan laluan untuk menaiki bot. Yang Berbahagia Tuan Nasruddin sendiri telah berkongsi ilmu dan pengalaman dan mengendalikan bot membawa semua staf GISB Holdings di kawasan Panji untuk semua merasai pengalaman menaiki bot. Seterusnya, pada 17 Ogos, rombongan Yang Berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif bergerak meneruskan perjalanan ke utara. Rombongan telah singgah dahulu di Jitra untuk bermalam dan meneruskan perjalanan seawal pagi keesokannya menuju ke Kuala Perlis. Dari sana, rombongan bersama kenderaan menaiki feri menuju ke Pulau Langkawi. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, setiap perjalanan turut diiringi oleh kenderaan koster, bot dan ambulan untuk dipamerkan kepada masyarakat. Ini bagi menjelaskan kepada masyarakat bahawa GISB Holdings bukan sahaja membangunkan bidang perniagaan, tetapi juga bersedia untuk berkhidmat atas nama Islam. Islam itu sangat indah, berwibawa, syumul dan lengkap apabila diamalkan. Di Langkawi, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin bersama ahli lembaga penasihat berkesempatan menziarahi Encik Effendi. Beliau merupakan sahabat Yang Berbahagia Tuan Nasruddin dan sudah tidak bertemu sejak lebih 26 tahun dulu. Encik Effendi yang dulunya bekerja sebagai penjaga kapal di Raja Sultan Selangor, kini bertugas sebagai jurulatih kebangsaan sukan kapal layar. Walaupun sudah lama tidak bertemu, namun jelas kelihatan kemesraan dan kerinduannya pada Yang Berbahagia Tuan Nasruddin. Sebelum berpisah, Encik Effendi mempelawa Yang Berbahagia Tuan Nasruddin dan rombongan untuk melawat ke kawasan latihan kapal layar yang terletak di bangunan Majlis Sukan Negara Malaysia, Langkawi. Demikianlah cita-cita dan visi GISB Holdings untuk menjadi sebuah syarikat yang dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Ladang berkat Datuk Ibu Sydney, Australia sekali lagi menerima berita gembira dengan kelahiran seekor anak alpaka yang diberi nama Asma pada 2 Ogos 2020. Kelahirannya pada waktu pagi ketika warga di sini sedang dalam persiapan untuk menerima tetamu keluarga Dr. Anas yang berkunjung ke LBDI. Tanggal 2 Ogos 2020 mencatatkan sekali lagi kabar gembira buat warga GISB Holding Australia di atas kelahiran seekor anak alpaka baru-baru ini. Ia berlaku di ladang berkat Datuk Ibu LBDI bertempat di Wayung Creek, New South Wales di bawah naungan pengarah GISB Holding Cawangan Sydney Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Anak alpaka ini telah dilahirkan oleh ibunya yang bernama Asma dan diberi gelaran nama yang cukup indah iaitu Aminah. Kelahiran berkenaan pada waktu pagi ketika kesibukan warga LBDI yang sedang melakukan persiapan bagi menerima kedatangan tetamu GISB Holding Sydney, Dr. Anas. Anak alpaka tersebut merupakan baka yang ketiga, didahului dengan 2 kelahiran sebelumnya. Lantaran itu, atas faktor keselamatan dengan mengambil kira kawasan ternakan yang sudah tidak selamat bagi proses tumbesaran anak alpaka, maka pihak LBDI telah mengusahakan satu tempat yang lebih selamat untuk menempatkan haiwan jinak ini. Ia bertujuan memastikan keperluannya seperti air adalah mencukupi, selain turut menyediakan ruang meletak tong untuk membakar kayu yang merupakan usaha dalam memastikan keselesaan suhu dapat dipersiapkan untuk anak alpaka tersebut membesar memandangkan cuaca sejuk ketika ini. Semoga ia dapat menjadikan imej Islam lebih berwibawa di Australia sesuai dengan tuntutan Islam era kini. Unit Pertanian GISB Holdings Cawangan Singapura sedang mengusahakan kerja penanaman pelbagai jenis sayuran di rooftop penthouse GISB Holdings Singapura. Ia merupakan saranan pengurusi eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali agar warga di sini melaksanakan aktiviti pertanian dengan bimbingan dari Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad sebagai pengarah GISB Holdings Cawangan Singapura. Antara yang telah dilaksanakan ialah pembinaan greenhouse, rumah toge serta penanaman beberapa jenis sayuran antaranya sawi,
kailan, bayam, serai dan lain-lain. Dengan aktiviti pertanian yang telah dilaksanakan ini, selain dapat mempelajari sendiri teknik penanaman sayuran, ia juga dapat membekalkan keperluan sayuran bagi staf di sini. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Fatul Karib dalam Ikhwan News Indonesia. GISB di Indonesia terus menjalinkan silaturahim dengan pihak pemerintah, bahu-membahu dalam membangunkan masyarakat. Dengan ini diharapkan apa yang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara lebih meluas. Ikatan Alumni Program Habibi atau IABI adalah organisasi para penerima beasiswa ke luar negeri pada tahun 1982 hingga 1996 yang diinisiasi oleh B.J. Habibie. IABI pertama dibentuk pada tahun 2013 oleh Profesor B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, di mana pengurusnya dipilih setiap 5 tahun sekali. Anggotanya terdiri dari 4.000 orang Indonesia yang kini selain bertugas di Indonesia, ada juga sebagian yang tinggal di berbagai negara. Atas izin mantan pengarah Zon Jawa 1, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di awal tahun 2020, Yang Berbahagia Puan Ibu Gina Puspita Nasiran menerima tawaran dari IABI untuk masuk dalam Dewan Pakar IABI yang dipilih 165 orang dari 4.000 orang. Di mana para Dewan Pakar ini dibagi pada beberapa keahlian dan Yang Berbahagia Puan Ibu Gina Puspita Nasiran dipilih menjadi Ketua Dewan Pakar untuk bidang entrepreneur. Sempena menyambut 75 tahun Indonesia Merdeka, pada Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada 17 Agustus 2020, IABI mengadakan program dalam bentuk webinar maraton secara online dari pukul 10 pagi hingga 22 malam waktu Indonesia Barat. Dengan tema pemikiran, gagasan dan konsepsi besar anak-anak intelektual Habibie, dari 4.000 orang, Ketua Umum IABI telah memilih hanya 45 orang yang diminta untuk memberikan gagasan dan pemikiran terbaiknya sesuai bidang keahliannya. Setiap orang dibagi masa 10 menit tanpa tanya jawab untuk menyampaikan buah pikiran masing-masing. Acara spesial ini selain disiarkan secara online juga nantinya akan diberikan pada Presiden dan seluruh menteri di Kabinet Presiden Indonesia. Atas panduan pengarah Zon Jawa 1 Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin, peluang yang dibagi pada Yang Berbahagia Puan Ibu Gina Puspita Nasiran untuk menjadi pembicara pertama telah digunakan untuk menyampaikan satu perkara dasar, yakni bagaimana membina jiwa entrepreneur pada para staf GISB Holding dulu, di mana para staf GISB Holding yang bagi para pimpinan adalah bagai anak-anak mereka, dibina bukan saja untuk dapat bekerja dengan baik, tapi dibina hatinya untuk mendapatkan Tuhan. Dan dari rasa-rasa yang didapat sebagai hamba Allah itulah, jiwa mereka terdorong untuk membuat sebanyak-banyak khidmat pada manusia. Walaupun masa yang dibagi begitu singkat, tapi sangat berharap Allah lah yang mengubah hati-hati manusia supaya apapun aktiviti yang dibuat, hati tetap terikat dengan Allah. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW pada tanggal 12 Agustus 2020, satu rombongan ekspedisi tim kepimpinan GISB Zon Sumatera 1 telah tiba di kota Medan. Rombongan seramai 16 orang, 3 di antaranya adalah usia kanak-kanak, mengendarai bus Ikhwan Pekanbaru. Tim ekspedisi ini sekaligus menghantar yang dikasihi Cik Puan Fatia, Cik Mat Ubadah dan rombongan untuk ke Malaysia. Setibanya rombongan di JIC Medan pada sekitar jam 8 malam setelah santap malam bersama-sama dengan ahli Zon Sumatera 24, rombongan dijemput untuk sama-sama meraihkan milad Yang Hormat Datuk CEO dan Yang Berbahagia Tuan Adib At-Tamimi. Pada keesokan harinya setelah menghantar rombongan yang dikasihi Cik Puan Fatiah dan Cik Mat Ubadah atas kasih sayang Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin, seluruh ahli-ahli di Zon Sumatera 24 Medan telah pun disusun untuk dapat menaiki bus Ikhwan secara bergantian. Selama 2 hari berada di Medan, tim ekspedisi Sumatera 1 bersama tim Sumatera 24 telah pun menyusun beberapa agenda. Selain melawat premis-premis, juga disusun program perkongsian dari tim ekspedisi Sumatera 1 serta gotong royong bersama. Mudah-mudahan atas keberkatan pemimpin, khasnya kami para remaja pembela ummah teruslah difahamkan dan dikuatkan kasih sayang dalam membuat kerja-kerja memperjuangkan Islam. Alhamdulillah bersamaan dengan milad Yang Berhormat Datuk Lukman Hakim Poten, CEO JSB Holding dan Yang Berbahagia Tuan Adib At-Tamimi, Ketua Remaja Pembela Ummah yang juga milad pada bulan Agustus, turut diraikan milad staf di Palembang dan Aceh. Program dilaksanakan pada 12 Agustus 2020.
berlokasi di rumah Yayasan Nimas Ayu Pembayun bersama seluruh ahli yang ada di sekitar kawasan bandar. Di antara susunan acara adalah pemotongan kek dan pulut kuning serta pembacaan biografi yang berhormat Datuk Tuan CEO dan yang berbahagia Tuan Adib Atamimi. Tidak seluruh ahli dapat hadir dikarenakan efek pandemi COVID-19 yang membatasi berkumpulnya banyak orang di satu-satu kawasan. Masih di bulan Agustus, pada tanggal 17 Agustus, beberapa acara lomba bagi para pelajar pun diadakan di Palembang dan Aceh. Bagi memeriahkan Hari Peringatan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-75, seperti lomba memanah untuk peringkat pelajar dan remaja, lomba cerdas cermat dan tidak ketinggalan diadakan juga aneka lomba bagi pelajar-pelajar nursery, tadika dan ibtidai. Selain itu, RPUL Palembang juga mengambil peluang dengan mengadakan program silaturahim ke unit pendidikan PGTK bagi melihat secara langsung apalagi yang kena dibuat bagi mewibawakan premis pendidikan yang sedang tahap pembangunan ini. Semoga dengan panduan para pemimpin khususnya yang berbahagia Datuk Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pada peringatan kemerdekaan tahun ini, kami semua dimerdekakan dari hawa nafsu yang sentiasa menguasai dan menjajah hati kami untuk mendapatkan hati yang takut setakut-takutnya pada Allah dan rindu serindu-rindunya pada Nabi. Sekian dari kami dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Hashim bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Ajud Atamimi melaporkan dari bilik berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Sudah menjadi tradisi atau kelaziman orang-orang soleh di zaman salafus soleh membesarkan faktor keberkatan, khususnya keberkatan Rasulullah SAW. 14 Ogos 2020, tarikh yang dipilih bagi satu ekspedisi khas bagi menziarahi sebuah makam wali Allah iaitu Syekh Teli Baba yang terletak di tebing Selat Bosforus. Makam itu terletak di Istanbul sebelah benua Eropah dan di sisi Selat Bosforus. Ketika hidupnya, Syekh Abdullah atau lebih dikenali dengan panggilan Syekh Teli Baba sangat berwatak warak dan suka membantu orang. Akhlaknya yang mulia tidak pernah menolak permintaan bagi mereka yang datang meminta doa darinya. Sehinggalah kewafatannya, Syekh Teli Baba terus diziarahi. Rakyat Turki yang datang berdoa di makam ini sangat meyakini bahawa doa mereka akan dikabulkan Allah dengan menumpang keberkatan Syekh Teli Baba. Tertulis banyak kisah menceritakan mengenai hajat-hajat yang telah terkabulkan setelah berdoa di makam Syekh Teli Baba. Begitulah selayaknya yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Mereka yang menghabiskan masa hidup hanya untuk memperjuangkan Allah dan Rasul, manfaatnya bukan hanya dapat dirasai ketika hidupnya, bahkan setelah kematiannya pun terus memberi kesan kepada kehidupan orang terkemudian. Terima kasih tak terhingga kepada yang berbahagia Tuan Nasruddin, Puan Ibu Azura, Puan Mubarakah, Tuan Adib Atamimi dan Encik Abul Fida di atas kesempatan yang diberikan ini. Semoga para remaja pembela ummah mendapatkan kekuatan dan pengajaran hasil dari menziarahi makam wali Allah ini. Sesuai dengan tuntutan Hablum Minan Nas, GISB Holdings melalui anak syarikatnya Nur Malaysia yang menguruskan restoran Nur Malaysia Paris telah berusaha menjalinkan hubungan yang baik dan akrab dengan pihak Kedutaan Besar Malaysia di Paris dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, hubungan GISB Holdings melalui restoran Nur Malaysia Paris dengan pihak Kedutaan Malaysia semakin baik. Jika dahulu terdapat surat perkeliling dari kerajaan yang meminta pihak kedutaan untuk tidak memberikan kerjasama kepada GISB Holdings, namun kini sudah mula terbuka. Perubahan positif ini mula ketara bila pengerusi eksekutif GISB Holdings perangkap pengarah zon Turki Eropah yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali membuka sebuah restoran yang bernama Nur Malaysia Paris pada 2017. Staf-staf kedutaan termasuk TYT Datuk Duta telah beberapa kali datang menjamu selera dan pernah juga mengadakan business lunch di restoran Nur Malaysia. Pihak Nur Malaysia Paris juga telah dijemput oleh pihak kedutaan untuk mengambil bahagian dalam beberapa program anjuran kerajaan seperti jualan bazar makanan,
sambutan 60 tahun hubungan diplomatik Perancis-Malaysia, sambutan Hari Malaysia dan juga sambutan Aidilfitri dan Aidiladha. Selaras dengan pesanan yang berbahagia Tuan Nasruddin supaya para staf Nur Malaysia Paris sentiasa menjaga akhlak dan menampilkan peribadi contoh. Para staf Nur Malaysia Paris akan menjadi peserta bazar yang terakhir pulang untuk membantu mengemaskan dan menyusun barang-barang dalam setiap program yang disertai. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, pihak kedutaan umumnya menyenangi kehadiran staf-staf Nur Malaysia Paris. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tertutup di Rumah Malaysia, kediaman rasmi TYT Datuk Duta baru-baru ini, Nur Malaysia Paris telah menerima jemputan dari TYT Datuk Duta sendiri, Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafa. Malah ketika hendak pulang, beliau mengiringi hingga ke pintu. Selain pihak kedutaan, Nur Malaysia Paris turut mempunyai hubungan baik dengan pihak Tourism Malaysia. Pengarahnya merupakan antara pelanggan tetap restoran Nur Malaysia Paris dan turut sering membawa kenalan dan tetamu ke sana. Mutakhir ini juga pihak Tourism Malaysia telah menghadiahkan pelapik gelas yang bertemakan Malaysia kepada Nur Malaysia Paris bagi tujuan mempromosikan industri pelancongan. Para staf Nur Malaysia Paris juga sentiasa dialu-alukan datang pada bila-bila masa ke pejabat Tourism Malaysia Paris untuk bersilaturahim. Semoga dengan hubungan baik ini akan menambah erat dan membuahkan kerjasama yang memberangsangkan dalam mempromosi Malaysia dan juga syarikat GISB Holdings di bawah pimpinan pengerusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutifnya Yang Hormat Datuk Luqman Hakim dan para ahli lembaga penasihatnya yang bercita-cita untuk mempromosi cara hidup Islam yang indah, selamat dan menyelamatkan ke tengah masyarakat Eropah. Operasi dibuat secara berperingkat-peringkat, bermula dengan mencabut dan membuang kesan wallpaper yang dipasang sebelumnya dan digantikan dengan lukisan mural berunsurkan pembelajaran. Lukisan berbentuk haiwan-haiwan dan tumbuhan menghiasi dinding hadanah untuk dibawa hati anak-anak kenal kepada Allah yang menciptakan alam ini. Proses melukis dan mengecat dilakukan sendiri oleh remaja pembela ummah muslimah. Sebahagian dinding yang lain dipasangkan wallpaper stiker ciptaan Allah di laut. Almari berpara untuk melatih anak-anak berdikari dan berdisiplin menyusun botol susu atau barang-barang yang mereka telah gunakan juga dipasang di dinding hadanah. Bagi menambah keselesaan anak-anak, penghawa dingin telah dipasang menambah nyaman cuaca bumi Kinanah yang terlalu membahang pada musim panas. Mainan yang baru juga dibeli bagi menggantikan mainan yang sudah rosak dan hilang. Untuk aktiviti tambahan anak-anak, diusahakan juga kolam renang mudah alih. Bilik air turut dinaik taraf dan diceriakan bagi memudahkan anak-anak membasuh tangan dan menggosok gigi. Moga dengan usaha ini dapat membantu menyediakan prasarana yang lebih selesa dan ceria untuk anak-anak pelapis perjuangan. Juga melatih anak-anak bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Pendidikan di peringkat awal ini sangat diambil berat oleh para pimpinan di dalam syarikat GISB Holdings, khususnya dalam mendidik anak-anak mengenal Allah dan Rasulnya. Sementalahan itu, yang berbahagia Puan Ibu Azur Ahmad Yusof selaku Timbalan Ketua Muslimah merangkap Ibu Zon Mesir dan Puan Mubarakah selaku Timbalan Ibu Zon Mesir juga sangat-sangat mengambil berat hal kebajikan dan disiplin para staf yang terlibat dalam mengendalikan Nesri. Atas panduan kepimpinan GISB Holdings, staf yang terlibat dengan pendidikan anak-anak dan Nesri mestilah dipastikan yang terbaik kerana mereka merupakan pelapis perjuangan dan staf juga sangat dapat belajar daripada anak-anak ini. Awal-awal agama mengenal Allah, moga atas keberkatan Rasulullah SAW dan doa para kekasih Allah, Islam terus berwibawa melalui pendidikan dan mengutamakan sifat takwa yang berasaskan daripada iman, ukhuwah, keselarasan dan kefahaman. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan kasih sayangnya, pada 9 Ogos yang lalu, seekor kambing yang diberi nama Alisa yang diternak di Villa GISB Holdings Sharjah UAE telah melahirkan seekor anak kambing betina. Sebelumnya, kambing Alisa pernah mengalami kematian anak di dalam kandungan. Atas tagihan dan doa yang tidak henti dari kepimpinan, khususnya yang bahagia Tuan Nik Hazani selaku pengarah Zon Syam Dubai, terus mengajak tim remaja pembela ummah untuk bermuhasabah dan berdoa. Akhirnya kandungan kali ini dapat dilahirkan dengan selamat. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan kasih sayangnya, pada 9 Ogos lalu, seekor kambing yang diberi nama Alisa yang diternak di Villa GISB Holdings UAE Sharjah telah melahirkan seekor anak kambing betina.
Sebelum ini pernah berlaku kematian anaknya di dalam kandungan semasa kambing Alisa ini bunting. Para kepimpinan terus mengajak semua staf GISB Holdings UAE untuk bermuhasabah atas apa yang berlaku. Unit penternakan di Villa GISB Holdings UAE ini telah dicetuskan oleh pengarah Zon Syam dan Dubai yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad hampir setahun setengah yang lalu dengan menempatkan beberapa jenis haiwan ternakan seperti ayam, itik, ikan, arnab dan kambing. Sehingga kini bilangan kambing yang diternak adalah sebanyak 5 ekor. Atas tujuan diwujudkan unit penternakan ini adalah untuk menambahkan rasa rindu pada Rasulullah SAW yang mana baginda juga adalah seorang pengembala kambing di usia remajanya. Di samping itu juga ianya bertujuan untuk memeriahkan lagi aktiviti remaja di villa ini. Setiap hari, mereka akan disusun jadual hariannya bagi memastikan makan minum, kesihatan serta kebersihan kandang kambing sentiasa dijaga dengan rapi. Atas panduan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad juga, kelahiran anak kambing yang baru ini telah diberikan nama Bokah. Semoga dengan kelahiran anak kambing ini akan bertambah meriah penternakan di Villa GISB Holdings UAE ini dalam usaha mewujudkan sistem penternakan contoh untuk Islam terus diwibawakan. Sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Itulah hasrat para pimpinan GISB Holdings yang sentiasa berusaha menjadi sebaik-baik manusia. Atas izin dan kasih sayang Allah serta keberkatan Rasulullah SAW serta doa dan panduan dari yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku ahli lembaga penasihat GISB Holdings merangkap pengarah Zon Syam dan Dubai dan yang berbahagia Tuan Harun Taat sebagai pengarah 2. Bagi meneruskan usaha murni yang telah dicetuskan oleh almarhum yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, pada 7 Ogos yang lalu, pihak Kafe Nur Malaysia Irbit telah mengagihkan boks Jumaat Berkat kepada para pelajar Malaysia di sini. Ia adalah sumbangan dari seorang kenalan di Malaysia yang bertujuan membantu para penuntut ilmu yang memerlukan bantuan. Pihak Kafe Nur Malaysia Irbit telah bekerjasama menyediakan menu set nasi biryani daging sebanyak 50 bungkus beserta buah anggur dan minuman rozel. Pengagihan dibuat kepada 50 orang pelajar di Kafe Nur Malaysia Irbit selepas solat Jumaat. Para pelajar yang menerima mengucapkan kesyukuran dan terima kasih kepada penyumbang dan pihak Kafe Nur Malaysia Irbit yang telah menyediakannya. Dengan membantu ini, diharapkan dapat meringankan bebanan para pelajar dalam situasi semasa menghadapi pandemik COVID-19 ini. Semoga kami dapat meneruskan hasrat murni almarhum yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk memberi sebanyak-banyaknya khidmat kepada manusia yang lain dalam usaha untuk menjadi sebaik-baik manusia. Demi menyahut hasrat pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Holdings Zon Haramain agar diwibawakan sektor pendidikan, satu usaha gotong royong di Negeri Kanak-Kanak telah diadakan di bawah bimbingan yang berbahagia Puan Azura selaku Ibu Zon Haramain. Atas panduan serta bimbingan dari yang berbahagia Puan Aziah, Timbalan Ibu Zon Haramain, seluruh staf Muslimah GISB Holdings Haramain telah disarankan untuk turut sama memikirkan perkara-perkara yang boleh menambah baik setiap kawasan di sini. Antaranya ialah menghias dinding nursery dengan lukisan mural yang boleh menghidupkan jiwa anak-anak nursery tidak terkecuali para penjaga dan petugasnya. Lukisan unta, kuda dan kambing melambangkan kecintaan yang berbahagia Tuan Nasruddin kepada haiwan kesayangan Rasulullah SAW. Manakala rusa dan lembu pula mengingatkan kepada mantan pengerusi eksekutif GISB Holdings, almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang telah bersungguh-sungguh memastikan penternakan di Indonesia. Lukisan arnab dan kura-kura pula merupakan cetusan idea Puan Aziah untuk mengambil iktibar dari kisahnya, agar anak-anak dididik tidak sombong seperti arnab dan ambil kebaikan sifat sabar dan tawaduk seperti kura-kura. 2 ruangan dinding yang lainnya dijadikan sudut pembelajaran, iaitu sudut bunga teratai bagi membantu anak-anak mengenal warna dalam 3 bahasa dan juga pelbagai jenis haiwan. Pada lukisan pokok pula, anak-anak dapat mengenali hidupan di darat. Terdapat juga huruf Rumi dan Hijaiyah. Kad-kad huruf ditampal mengikut hari secara bergilir dan ia juga memudahkan penjaga nursery mengajar anak-anak dalam sesi 2 hala. Dalam langkah mengenalkan anak-anak dengan ciptaan Allah di dalam air, sebuah mini akuarium diletakkan di sudut bilik nursery. Dengan adanya mini akuarium ini dapat menambahkan seri nursery dan dapat menghiburkan lagi anak-anak.
Semoga dengan usaha kecil ini dapat menambah wibawa Islam yang dilagangkan dan memudahkan pembelajaran anak-anak di bumi Haramain. Sekian sahaja daripada kami. Kembali ke studio Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas di Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan Timur Tengah dan Rusia. Seseorang Islam itu tidak akan kecewa di dalam perjuangan kerana dia berjuang itu kerana Allah, sama ada berjaya atau tidak, dipuji atau dikeji, ditentang atau disokong, menang atau kecundang. Yang dia risaukan apakah perjuangan itu diterima Tuhan atau tidak. Sebelum kita menutup Ikhwan News pada sesi Ogos 2020, mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah ke atas mantan pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah yang telah kembali ke rahmatullah pada 8 Ogos 2020 di Hospital Sungai Buloh pada usia 67 tahun. Beliau seorang yang disifatkan sebagai pemimpin, guru, ibu, ayah dan kawan buat kami semua. Di atas seluruh kehidupan yang telah beliau korbankan untuk agama Islam, semoga Allah meridainya dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Fatihah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Dirimu menyaksikan suasana dunia, mengenalkan dirimu erti kesedaran zaman silam yang pernah dilalui, mengajarmu menilai hak dan batil. Keyakinan hatimu memilih kebenaran, ketaatanmu membuktikan cinta demi mengutamakan cita-cita guru. Terkorbanlah segala kepentingan dirimu. Jalan cerita kisah perjuanganmu, memaksa dan menyeksa seluruh umurmu. Didikan guru mendidik jiwa juangmu, fikiran perlaksanaan mengiringi hatimu. Merealisasikan hasrat guru, menanggung amanah penuh dengan bijaksana, menyelami setiap detik era perjuangan.